Memang setting. Okey, so boleh saya mulakan kah? Boleh. Okey. Okey, yang ni adalah chapter yang keempat, chapter terakhir dalam integrative programming kita, iaitu JDBC. So, biasanya saya tak tahulah soalan ni masih famous ataupun tidak. Biasanya dalam soalan dia akan tanya JDBC tu stand for apa. So, JDBC tu adalah stand for Java Database Connectivity. So, jangan lupa ni JDBC stand for Java Database Connectivity. Ada satu orang ni salah jawab ni. Okay, then JDBC ni dia punya partner adalah ODBC. Okay, JDBC dia punya partner adalah ODBC. So kita dah tengok JDBC sebelum ni pada minggu lepas. Ada sesiapa lagi tak yang masih ada problem dengan JDBC untuk buat connection antara Java dengan database? Masih ada yang problem ke? Ke semua dah okey? Okey dah, tapi typo. Okey, typo tu masalah sendiri ya. Saya tak nak masuk campur pasal typo. Itu masalah sendiri. Kalau boleh awak kena expert lah, awak kena pakar dalam bahagian display or select, insert, update dengan delete. Sebab yang tu adalah 4 benda yang paling suka ditanya dalam soalan dan juga perlu awak gunakan untuk you punya mini project. Okay, so mini project nanti saya nak tengok dalam tempoh 2 minggu lagi, boleh? Boleh. Okay, dalam tempoh 2 minggu lagi saya akan tengok dan saya nak dia dah siap sepenuhnya. Tak ada lagi kata nak kemas kini ke, nak tambah baik dan sebagainya. Pada masa itu bila kita berjumpa, saya terus nak buat pemakahan. Terus diberi markah pada masa itu. So bagi sesiapa yang ada problem, boleh cari saya kat office lah ataupun awak boleh minta untuk buat kelas face to face. Okay, kalau nak kelas face to face, just maklumkan dengan saya. Okay, so JDBC tadi stand for Java Database Connectivity. ODBC pula adalah untuk Open Database Connectivity. Ini adalah dua terms yang sangat famous dalam JDBC. So JDBC ada Java Database Connectivity, ODBC adalah Open Database Connectivity. So apa itu JDBC? Okay, JDBC adalah merupakan Java API yang membolehkan Java program membuat pelaksanaan ke atas pernyataan SQL. Apa nama penuh SQL? Statement, Query, Language. Okay, saya rasa waktu awak belajar database sebelum ni, you dah belajar pelbagai jenis statement. Macam select, update, delete, join. Lepas tu, ada lagi? Where bla bla bla, like bla bla bla, mesti you dah belajar kan dalam database. So itu adalah SQL statements. So apa fungsi JDBC? JDBC adalah merupakan Java API yang membolehkan Java program itu membuat pelaksanaan ke atas pernyataan SQL yang telah anda definisikan di dalam program. Itu tugas JDBC. Okay, boleh faham? Boleh faham? Boleh ingat? Tidak boleh yang ingat tu tak pasti lah madam, boleh faham tu ya. Bukannya susah pun. JDBC, you just ingat JDBC adalah merupakan satu Java API. Kalau you masih ingat dalam program tu, kita ada panggil import java.sql. Kalau ada buat program tu, kalau awak tengok bahagian atas tu, import java.sql, itu adalah Java API. Jadi bila kita import java.sql tu, itu yang membolehkan anda execute SQL statement tu. Kalau awak just declare SQL statement dalam you punya program, tapi you tak panggil package tu, dia tak boleh nak execute SQL statement. Sebab itu adalah Java API dia untuk runkan program yang melibatkan connection kepada database. Okey, madam. Okey, faham tak? Faham. Okay,
So, itu adalah JDBC. Apa pula ODBC? ODBC pula adalah untuk membolehkan akses ke atas data melalui aplikasi. Okey, kalau JDBC tadi tugas dia adalah untuk membolehkan dia untuk execute SQL statement kan. ODBC pula dia boleh membenarkan sesuatu aplikasi itu mengakses kepada data yang terdapat di dalam database. That's why di mana ada JDBC, ODBC mesti ada sekali. Oh, bagian connectivity ya. Yes. ODBC adalah untuk buat connectivity antara aplikasi dengan data yang terdapat dalam pangkalan data dalam database. JDBC adalah merupakan suatu Java API yang membolehkan pelaksanaan ke atas SQL statement. So diorang ni macam aur dan teping lah, tak boleh dipisahkan. Di mana ada JDBC mesti ada ODBC. Okey, faham? Okey, faham. So ini adalah perbezaan antara JDBC dengan ODBC. Kalau kita tengok dari segi penggunaan dia sendiri pun kita dah tahu memang ada perbezaan dari segi penggunaan daripada JDBC dengan ODBC. So kalau awak tengok JDBC, dia ini adalah merupakan suatu Java application ataupun merupakan suatu aplikasi Java. ODBC adalah kepunyaan Microsoft. Okay, JDBC kalau you tengok J tu dah stand for Java kan, jadi memang sah-sah dia memang untuk Java application. ODBC pula adalah merupakan suatu database yang memang dah ada dalam you punya Microsoft. So kalau you pergi kepada you punya laptop dan sebagainya, dan kalau awak dapat pergi ada satu bahagian tu, you boleh tengok ada bahagian yang dinamakan sebagai ODBC. So ODBC ni memang dah ada dalam you punya Microsoft, dalam you punya Windows. So you tak perlu nak install apa-apa lagi. Kecuali untuk JDBC yang ni yang you kena install lah, macam JDK. Lepas tu you ada tak yang saya minta you panggil MySQL connector tu? Ada. Yang Java. Itu dia punya JDBC. Kalau tak ada benda tu, you buat ODBC tak ada makna. Dia tetap juga perlukan Java MySQL connector. Okay, faham Faham. Okay. Lepas tu Java JDBC ianya direka bentuk untuk memudahkan dia punya proses. Memudahkan proses nak execute SQL statement situ. Itu tujuan dia dibina lah, didesign. So, yang ini pula ODBC dia ada ciri-ciri yang ada di dalam ODBC tu, di mana ianya dia merupakan suatu benda yang kompleks tapi dia boleh jadi simple berdasarkan awak punya queries. You punya SQL statement. Sebab tu SQL statement awak, kalau awak tak nak menyusahkan ODBC tu untuk execute, untuk run awak punya you punya SQL statement, that's why you punya queries tu kena simple dan direct to the point. Jangan berbelit-belit, nanti dia pening pula nak cari data you kat mana. Okay? Jadi yang akan buat buat paparan kepada you punya maklumat itu adalah tugas JDBC. Dapat tak? Okay, boleh? Okey. Yang lain ke? Yang ada masalah sama macamnya? Boleh ke? Kenapa senyap? Boleh. Okey, lepas tu JDBC drivers ianya mestilah ditulis dalam bahasa Java lah. Tak boleh guna bahasa C++, VB apa semua, nanti JDBC tak kenal. So awak kena create dia punya coding tu dalam bentuk bahasa Java. Lepas tu ODBC ni pula dia mesti diinstalasi secara manual. Maksudnya dah memang terinstall dalam punya Microsoft, tapi kena ada satu bahagian installation yang untuk panggil ODBC tu, itu yang kita gunakan Java MySQL tu untuk kita buat installation lagi supaya ODBC ni dapat kenal JDBC driver tu.
Okay, so bulatnya awak hafal je tu, senang. Hafal tu. Okay? Okey. Apa? Hafal. Boleh hafal. Okay, lepas tu ini juga merupakan suatu suatu topik yang sangat famous dalam awak punya final test, final assessment. You tahu ke you punya subjek final assessment bukan final exam? Oh, Oh. Baik. Saya tahu. You punya subjek adalah final assessment bukan final exam. semua bulat-bulat. Okay. Rasanya sebab yakin kot. Kalau Oh ya final kan? exam, Saya main dulu. Aku tahu tak? cuba tengok balik dalam yang punya course outline. Saya ada bagi course outline ke sebelum ni? Tiada. Cuba semak dalam course outline. Saya rasa saya dah bagi kot dalam course outline. Dia ada dua exam. Satu final examination. Kalau final examination tu, you ada final exam. Kalau final assessment tu, yang pakai objektif semua tu. Okay, kalau tak silap saya, you all final assessment. Cuba cek semula, takut saya yang silap. Tapi saya sangat yakin jawapan saya sangat betul. Boleh. Okay, so JDBC driver ni ada 4 jenis. Yang ni yang you kena ingat. Soalan ni sangat famous di keluar dalam final assessment. So jenis yang pertama adalah jenis yang you telah gunakan, iaitu JDBC or DBC bridge driver. So awak ada data source name di mana dia direct target database awak. Ini adalah nama database awak. So dia punya kelebihan adalah hampir semua database dia memang dah ada ODBC driver yang telah diinstalasi dan boleh diakses. Itu kelebihan bila you ada JDBC ODBC. Sebab tu kalau waktu you guna JDBC ODBC tak banyak benda pun you nak buat sebenarnya. You just masukkan jar file dalam you punya program. And then kalau SQL statement you cantik, you ada buat JDBC connection, tak ada problem. Memang you akan dapat buat connection daripada aplikasi ke dalam database. Ini yang paling mudah lah, yang paling simple untuk digunakan. Okay? Cuma kelemahan dia adalah dia ni agak slow. Maklumlah dia kan standalone application, so memang dia agak slow bila you nak access dia punya JDBC. Okay, dan satu lagi masalah dia tidak sesuai untuk applets. Dia tak sesuai untuk applets kerana ODBC driver ni kena diinstall pada client. Client tu siapa? Pada komputer individu. So kalau komputer individu tu tak ada ODBC driver ni, walaupun you ada JDBC tapi tak ada ODBC driver, tetap dia tak boleh buat connection daripada Java application kepada database. Sebab tu kena pastikan setiap komputer tu Microsoft dia memang dah ada tersedia ODBC driver. Itu kelemahan bila pakai JDBC ODBC bridge driver. Ini adalah jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua adalah JDBC native API. Okey, yang ni banyak menggunakan C/C++ API. Okey, yang ni biasanya driver ni disediakan oleh database vendor. Kalau awak guna certain database, jadi API tu akan disediakan oleh database vendor. Dia tak macam ini. Yang ni memang dah siap awal-awal dalam JDBC, dah ada .sql tu. Tapi yang ini dia based on kepada vendor yang menyediakan database. Okay, kalau awak guna database jenis Maria, so Maria yang kena sediakan API tu, bukannya Java. Okay, based on kepada database. Sebab tu yang ni agak orang kata agak utit lah, sebab kena disediakan oleh vendor. So kelebihan dia adalah tak perlu buat implementasi JDBC ODBC macam kat atas ni. Yang ni awak kena pastikan setiap client tu ada ODBC baru boleh buat database connection tu. Tapi yang ini tak perlu. So bila tak perlu, jadi dia punya connection ke atas data, dia panggil data tu agak pantas berbanding jenis type yang pertama.
Okay? Awak kena ingat tau, type 1 adalah apa, type 2 adalah apa. So dalam soalan dia akan tanya type. Kadang-kadang dalam soalan dia tak sebut type 2 tu apa. Dia sebut type 1, type 2, type 3, type 4. Itu saja tanpa dia nyatakan type 2 tu apa. Okay, ada certain soalan dia tanya, okay, type 2 apa? So awak kena type 2 adalah JDBC Native API. Kadang-kadang type 1 tu apa? JDBC, ODBC, Bridge, Driver. Yang ni you kena ingat betul-betul. So kelemahan yang ini, vendor tu yang kena install ke dalam client machine. Okay, vendor yang kena install dalam client machine. Yang ini tak ada masalah, memang dah ada. Once you install Microsoft, memang ODBC tu dah ada. Cuma kena pastikan ada ke tak ada. Dan owner tu sendiri, owner kepada komputer tu sendiri yang kena install ODBC tu ke dalam komputer dia. Kalau yang ni pula kelemahan dia, vendor tu yang kena install ke dalam client machine. Itu masalah dia. Lepas tu tak semua database ada pada client side library. Lepas tu yang ini pula dia platform dependent. Kalau yang ini dia platform independent tau. Yang type 1 ni platform dia independent. Yang ini dependent. Dia depend lagi kepada platform itu sama ada driver yang ada install tu sesuai ataupun tidak dengan machine awak. Maksudnya dia ni memilih platform. Ada certain platform dia terasa bagi dia tak sesuai, dia reject. Ada platform dia sesuai, dia terima. Dia tak macam type 1 tadi. Itu kelemahan lah. And then satu lagi, dia support semua Java application kecuali Apples. Ni adalah masalah yang sama seperti type 1. Dia tak support Apples. Cuma beza dia dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi, client yang kena pastikan ODBC tu ada dalam client machine dia. Yang ini pula tak perlu, cuma vendor yang kena buat installation ke atas client machine. Okay. Kemudian type 3, ini adalah jenis Java JDBC Pure Network, Pure Java ataupun Network Protocol. Dia ada 3 nama tau. So awak kena ingat 3 nama ni. Kadang-kadang yang famous digunakan ada middleware driver. Yang paling famous lah. Terms yang digunakan untuk type 3 adalah middleware driver. Tapi awak kena ingat jugalah nama lain dia macam ini. 1, 2 dan nama lainnya adalah yang ketiga ini. So awak kena ingat 3-3. Okay, yang ini dia gunakan soket. Dia gunakan soket untuk berkomunikasi. So kalau guna soket, maksudnya dia ada guna port. So port untuk database adalah berapa? Kalau you belajar network, belajar introduction to network sebelum ni, so port untuk database berapa? Masih ingat tak port database adalah berapa? Apa nombor dia? Saya ingat kan? Apa nombor dia? Isi kan si ingat. Okay, kalau port web browser, kalau you browse maksud saya kalau you browse website macam HTTP apa semua tu, dia punya port adalah 8080. Kalau database maksudnya you connect suatu perkara dari database untuk dapatkan maklumat apa semua tu, awak kena gunakan port 3306. Database 3306. Kalau yang browse 3306. Kalau browse website apa semua tanpa perlu gunakan database, yang tu port 8080. Okay, kalau lepas tu kalau macam nak communicate dalam network, macam communicate antara satu device dengan satu device, yang tu dia pakai port 7070. Tu antara port yang sangat famous lah. Just sebagai makluman. So type 3 dia menggunakan network socket untuk berkomunikasi. Okay. Maksudnya dia dah bermain dengan network lah. Macam yang first dengan second tu tak main dengan network sangat. Tapi yang ini sudah bermain dengan network. Jadi dekat sini dia perlu
menggunakan middleware application server yang menggunakan format disediakan oleh DBMS. Apa DBMS? Nama penuh DBMS apa? DPS kan? Database? Database apa yang Database? Apa benda? database Database Management System. Aigu, tok orang tok sepakin lah juga. DBMS adalah Database Management System. Dia dapat, ya lah, dia tu saya sebut tadi madam. Lah extend awak yang saya juga yang sebut. Okay, lepas tu driver jenis ini adalah sangat-sangat fleksibel. Sangat-sangat fleksibel sebab dia tak memerlukan apa? Tak memerlukan kod. Tak perlukan kod untuk diinstal ke dalam client. Okay, ke dalam client. Okay, dan dia adalah merupakan driver, satu-satunya driver yang boleh provide capaian ke atas lebih daripada satu database. Kalau you tengok tab 1 dengan tab 2 tadi, perlu install dalam client kan? Dia punya driver tu. Tapi untuk tab 3 tak perlu. Tak perlu. Satu je driver. Sebab kita dah ada soket kan? So dia ada database kat luar sana, kita just perlukan soket tu saja untuk komunikasi dengan database tu. Jadi dalam client dah tak perlu lagi nak install apa semua. Buang masa. Okay, so dia punya kelebihan adalah apabila dia punya komunikasi tu melibatkan antara client dengan middleware server, sebab tu dia bermain dengan server. Soket ni memang dah main dengan server. Jadi dia punya database memang dah independent dan tak diperlukan lagi database vendor library. Macam type 1 dengan type 2 tadi perlu. Tapi untuk type 3 tak perlu. Sebab kita dah bermain dengan server, dah bermain dengan soket, tak perlu. Semuanya ada di luar sana. Dah ada dalam server di luar sana. So kita just tinggal nak panggil aja dengan yang penting kita panggil dia menggunakan soket tu tadi iaitu 3306. Okay, so untuk jenis ini dia menggunakan servis jenis J2EE. Tahu J2EE? Apa nama penuh J2EE? Yang you belajar ni adalah JSE. Tahu apa JSE? Java JSE, nama penuh JSE apa? Macam pernah dengar tapi Macam pernah dengar. JSE adalah Java Standard Edition. Java Standard Edition. Java Standard Edition. Okay, J2EE ataupun JEE, nama penuh dia adalah Java Enterprise Edition. Enterprise. So bila kita dengar dia Java Enterprise Edition, bermaksud yang ni kita dah bermain dengan benda yang melibatkan network. So enterprise tu kan meluas, yang melibatkan perdagangan apa semua tu. Yang you main masuk dalam online shopping apa semua tu adalah JEE. Kalau dia guna JEE lah. Itu adalah salah satu contoh JEE. Kalau macam you belajar Android application nanti next semester kan you belajar Java Android application kan? Dia dengar ke? Ada. Sem depan you akan belajar Android application yang itu kita panggil sebagai JME. JME adalah Java Mobile Edition. Java Mobile Android application tu dah JME. Yang you main browser tu semua adalah JEE. Lepas tu yang you buat dalam kelas tu adalah JSE. So JEE dekat. Cari dimpun. JME dalam Android. Okay, so disebabkan dia punya ni driver ni boleh handle apa sahaja jenis database, jadi dia menyediakan middleware untuk menyokong semua tu. Middleware untuk menyokong semua tu. Okay, ni dia middleware server.
Okay, kelemahan dia adalah of course dia memerlukan database specific coding. Tapi yang ini cuma berlaku dalam middle tier tu saja, bukan dalam client lah. Dia berlaku dalam middle tier. Maksudnya dekat server tu yang berlaku, bukan dalam client. Okay? Komputer ni yang bukan dekat. Bukan dalam komputer client, bukan. Dia berada di dalam server. Dekat server tu yang dia kena buat database specific coding tu. Insert, select, update, delete dan sebagainya kat situ. Yang tu yang you kena tengok betul-betul. You guna database jenis apa. Sebab database ni banyak version. Okay, database ni banyak version. Kalau you pakai PHP MyAdmin, version 7.4 ada certain dia tak support. Kalau you pakai MariaDB, dia tak pakai SQLi, dia pakai SQL. Ada certain dia pakai SQLi. Yang ni yang you kena tengok specific coding dia betul-betul lah. So, sem depan you akan tengok lah apa yang you belajar. Okay, then salah satu lagi masalah menggunakan middleware ni mungkin menyebabkan latency. Latency maksudnya ada delay waktu dia nak panggil data tu. Dia bergantung pada server kan? Bergantung pada server. Kalau you punya line cantik, laju, barulah you boleh dapat data tu dengan pantas. Tapi kalau berlaku masalah dalam server, bandwidth dia banyak digunakan, jadi memang akan berlaku kelambatan menerima maklumat. Itu masalah dia lah bila you main dengan server. Kan you pernah bermain dengan server kan? Kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Banyak lah orang banyak okey. Mesti Ya. kelambat tu. Kadang saya kuasa langsung. Itulah kelemahan bila awak guna type 3. Okay, itu kelemahan menggunakan type 3. Okay, untuk type 4 pun ada 3 nama. So ingat 3 nama ni mungkin dia guna nama ini, mungkin dia guna nama ni, ataupun mungkin dia menggunakan nama ini. Okay, yang ini pula dia punya driver tu communicate secara terus kepada vendor database juga menggunakan socket connection. Macam ni dia mungkin menumpang. Tapi yang ini direct kepada vendor. Okay, direct kepada vendor. Dan bila dia access database yang memang direct kepada vendor yang menyediakan database itu sendiri, performance dia memang lebih hebat berbanding type 1, type 2 dan type 3. Sebab direct kepada vendor kan tak tumpang siapa-siapa. Jadi performance dia of course lah excellent. Dan you tak perlu lagi nak fikir nak install software ke, nak install client ke, nak install server dan sebagainya. Tak perlu. Memang secara automatik akan di-download dalam awak punya komputer dynamically. Okay, maksudnya mengikut kalau ada perubahan di-download automatik, kalau ada perubahan di-download automatik. So, tak perlu risau. Jadi, yang ini of course bila dia excellent, dia mestilah platform independence. And then driver tak perlu lagi nak translate apa-apa lagi request sebab dia memang dah diterjemahkan dalam bentuk format yang telah ditetapkan. Lepas tu, client application memang direct terus kepada database server vendor tu. Tak perlu nak translate lagi. Masih menggunakan middleware layers, cuma performance dia lebih baik. Okay, apa nama penuh JVM? Belajar OP kan? Apa nama penuh JVM? Java Virtual Machine. Yes. Betul. Java Virtual Machine. Okay, Java Virtual Machine. Nama lain bagi Java Virtual Machine? Apa? Nama lain bagi Java Virtual Machine. Apa nama lain dia? Apa ni? Apa tak? Reality ke tak? Java reality tak? Apa nama lain Java Virtual Machine? Sikan saya tahu. Nama lain dia, madam. Ni orang dapat A teh. Orang dapat AOP. Sikan saya tahu. Saya dapat F, madam. Kelak dia bagi benar-benar F, orang tahu. Okay, sorry, madam. Okay, nama lain bagi Java Virtual Machine adalah Java Interpreter. Okay. Java Interpreter sebab dia menterjemahkan daripada Java code tu ke dalam format assembly language yang difahami oleh komputer. Tak tahu ke?
JVM nama lain dia adalah Java Interpreter. So take note lah. Tahu. Okay. Okey. Okay, kelemahan dia adalah sebab dia ni direct kepada vendor dia kan. Jadi bila direct kepada vendor dia sendiri, of course kelemahan dia adalah kalau different vendor, different database lah yang dipakaikan dan different protocols. Sebab different vendor, different lah dia punya database, different lah dia punya protokol. Itu kelemahan dia, tapi kelemahan dia satu je. Yang hebatnya dia banyak ni sebab direct. Satu Okay. je. Itu empat jenis driver, 4 jenis driver. Tolong ingat. Okay, kemudian kita terus kepada statement object. So kalau awak tengok dalam you punya coding, kita ada pakai yang ni kan, statement. Kita ada pakai prepared statement. Ada. Yang ni kita tak pakai. Oh, Tapi itu tu. yang ni kita tak pakai, tapi ni untuk makluman untuk makluman. So yang famous digunakan adalah 2 benda ni. Okay, apa itu statement? Apa itu prepared statement? Okay, statement adalah merupakan general purpose untuk membuat capaian ke atas you punya database. Ini adalah general purpose. Okay, yang ni pula adalah merupakan suatu statement yang digunakan untuk accept input parameters. So kalau awak tengok kat sini kan, lepas you buat SQL, you akan gunakan prepared statement untuk proses you punya SQL. Itu kegunaan prepared statement. Dia akan proses you punya SQL. Okay, nanti you boleh baca sendiri dan fahamkan sendiri ya. Ni general purpose untuk akses kepada you punya database. Yang ni pula digunakan untuk accept input parameters. Maksudnya bila ada user masukkan input daripada you punya application, so dia akan proses input tersebut. Itu yang itu yang dibuat oleh prepared statement. Yang ni pula tugas dia just untuk akses ke dalam database you sahaja. Dia tak proses, dia just digunakan untuk akses ke atas you punya database sahaja. Dia tak boleh terima sebarang input. Prepared statement yang terima input, tapi yang memprosesnya adalah statement. Yang memproses, sorry faham. Prepared statement tugas dia adalah menerima input, yang memberi akses kepada input tu untuk masuk ke dalam database adalah statement. Faham? Faham. Boleh saya nak cerita. So statement ni ambil input yang lalu masuk ke dalam database ni lah. Yang menerima input adalah prepared statement, yang memberi connection kepada input tu untuk masuk ke dalam database adalah statement. Faham? Okay, yang ni pula tugas dia adalah bila you nak buat prosedur untuk penyimpanan data. Tapi tak famous digunakan lah. Yang ni tak famous digunakan. Yang famous digunakan adalah yang ini, prepared statement. Okay? Faham? Okay. Callable statement dengan prepared statement lebih kurang sama, tak ada beza. Yang ni aja beza. Okay? Beza. Kenapa yang callable statement kurang famous kan madam? Sebab kalau you tengok coding dia pun agak rutin lah. So kita tak suka nak merutinkan pelajar. Okay, so tapi tugas dia lebih kurang sama macam prepared statement. Cuma dia punya coding tu berbeza dengan prepared statement. Prepared statement you akan lebih familiar sebab dia belajar dalam database lebih kurang macam ni kan dia punya SQL. Tapi yang ini kalau you tengok lain sikit. Betul? So kita tak galakkan guna callable statement. Okay, next adalah JDBC connectivity. Ada 7 langkah asas. Yang ni you kena hafal. Kena hafal. Step by step mesti tersusun. Sebab dalam soalan dia buat susunan tu tak betul tau. Bukan tak betul, tak teratur.
Jadi tugas you untuk membuat susunan tu teratur. Bagi Soalan dia, koleksinya. kebanyakan soalan dia keluar macam tu, ataupun dia letak dalam Yang tu dalam subjektif kah, madam? Objektif. objektif. Semua objektif. You kan final assessment, bukan final exam. Boleh bulat. Boleh. And then soalan dia mungkin keluar macam ni juga. Load the driver, mungkin dia bagi beberapa jenis coding. So you kena pilih coding yang betul untuk langkah itu. So hafal ke? Ada satu soalan, dia kata load the driver, yang mana satu dia punya coding. So dia senaraikan beberapa coding, so you kena pilih coding mana yang betul untuk langkah itu pun ada juga. Ataupun ada certain dia bagi coding ini dalam soalan, lepas tu dia minta you nyatakan itu adalah step yang mana pun ada juga. So that's why you kena hafal lah benda ni. Kena hafal. Okay, boleh? Oh, 7. Okey. Ada 7 step. Okay, lepas tu yang ni you dah buat hari tu. So saya harap semua dah berjaya buat. Jadi Sudah berjaya. Sudah berjaya buat. Siapa yang habis? Activities dah buat semua? Saya seorang yang mungkin tak tahu. Tahu dah? Activities Dah? dah buat Siap dah? semua? Okay. Dah. Aku ada satu masalah je. Apa bagian update kah? Bagi update. Update yang senang ya. Saya dah masalah update tu. Ada ni macam sumpah dalam database. Apa ni? Ya. Kan ada data dalam database tu. Aku nak cuba update yang sedapat. Macam sikit bahan. Yang tu cek balik Safri, tolong tengok rakan anda yang ada problem. Boleh? Mana-mana yang Tukar address ni dah. Address ni sama je. Sudah lain. Yang sama macam kod nak lain-lain je. Dia sama je. Tak ada lain lagi. You bincang dalam mana-mana tempat jangan bincang dalam tok. Saya nak ngabiskan tok. Okey, minta maaf. Okay, next, tunggu arahan saya yang seterusnya. Saya akan keluarkan lab 4. Lab terakhir, lab SSS 4. Lab yang terakhir. Yang terakhir sekali. Lepas tu, you akan ada juga quiz yang terakhir, quiz 3. Ada quiz ni. You all baru saja buat quiz kan? You akan ada quiz 3. So, nanti saya akan maklumkan bila saya akan upkan quiz dan juga lab exercise 4. Quiz chapter. Lab task 4 lab exercise. Lab task 4 dengan quiz 3. Nanti saya maklumkan chapter mana. Okay. Okay, so yang lain macam mana? Okay semua? Okay, madam. Okay Jeffrey. Okay, jangan sebut okay aja. Hakikatnya you blank. Jeffrey, okay. Okay, so sila tengok senarai ni. Nama semua ada dalam senarai ni ke? Nampak ada. Jap, saya besarkan. Saya sebut Okey. Cynthia, Abigail, Gideon, Linda, Cindy, Albert, Marian, Carlos, Vianney, Mirza, Ahmad Fauzi, Muhammad Fazlil, Thaddeus, Beckham, Nur Saza, Sarwaniza, Chai Xiaohong, Safri, Nur Idina, Cecilia, Jeffrey, John, Selen, Lady Mark, Wan Mubarak, Umi Kalsum, Jeremy, Nazatul, Milenia, Jati, Jijiawan, Judith. Ada lagi tak nama yang saya terlepas? Madam. Saya ada nama saya tadi betul. Saya terkeluar. Adalah, saya sebut awak Fazlil tadi. Saya sebut. Ni nama awak? Nama. Tak nampak ke? Ni dia nama awak. Ada nama awalnya. Ada ya, itu dia. Albert, madam. Albert. Albert ada. Ada. Tu, madam. Jeffrey, tak ada yang madam, Jeffrey. Jeffrey, Oh, jap. Jeffrey. Jeffrey, ada saya sebut tadi, Jeffrey. Jeffrey kan ni? Nampak? Aduh, ya. Sebagai Dulu tu ada.
Buta jadi buta. Okey, kalau tak silap saya ada dua orang yang tak masuk ni. Sharifah Humaira. Tu ada Nama awak tumpang kenapa nama Sharifah Humaira tak ada? Sharifah Humaira. Okey, Sharifah Humaira. Okey, lagi ada siapa lagi saya terlepas pandang? Sharifah Humaira, saya dah take note. Ada lagi tak? Orang lagi madam. 3, 4, 3, 5 orang. Maksudnya kita ada 33 orang sekarang. 33. Tapi kita orang 33 orang. Yang seorang lagi Sharifah Humaira, nama dia tak ada dalam senarai. So, kalau kat sini kita ada 34. So, ada seorang lagi saya tak tahu kat mana. Cepat lift tadi. Suruh aku dan kawan lift. Tak apa. Nanti saya cek siapa yang tak ada. Okay, so semua ada nama kat sini? Ilman. Siapa? Ada. Ada? Ni saya scroll ni tengok saya tak dapat besarkan lagi ni. Saya tak tahu macam mana nak besarkan lagi. Okay. Save attendant to and tak saya step. Sekejap saya buka. Open. Okay, nampak tak nama? Lah. Oh, nampak. Okay, ni nama-nama dia. Kecuali Sharifah Humaira yang tak ada dalam ni, nanti saya masukkan. Tapi nama yang lain ada tak dalam ni? Ada. Full Okay, so saya nampak siapa keluar, siapa masuk kat sini. Saya tengok yang ada yang full ni, saya tak tahu ada yang hilang ni. Saya Tengok scrollkan sampai dah. ke hujung dia hilang. Masuk sekejap nak ambil attendant aja ni. No problem. Okay, so kalau tak ada apa-apa, itu sahaja setakat ini. Tunggu arahan saya yang seterusnya. Itu sahaja, thank you. Okey, beda. Bye. Kalau ada masalah, kontak saya dalam grup. Kontak dalam grup jangan tanya personal. Bye. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Selamat pagi. Bye. Dah bersama